Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam video sebelum ini, pelajar perlu menghasilkan satu poster infografik berdasarkan kepada isu yang pelajar telah pilih. Okey, jadi untuk video kali ini, saya akan menjelaskan format isi kandungan poster infografik. Adakah pelajar semua sudah bersedia? Okey, jom kita mulakan. Okey, untuk infografik tersebut, pelajar perlu menghasilkan poster berdasarkan elemen-elemen berikutlah. Yang pertama, perlu ada pengenalan, kemudian objektif kajian, metodologi, dapatan kajian, rumusan dan rujukan. Jadi, saya akan menjelaskan satu persatu bermula dengan pengenalan. Okey, dalam pengenalan, pelajar perlu menyatakan latar belakang isu. Contohnya, senario isu yang berlaku dalam negara kita, memberi definisi, kemudian menyatakan statistik jika ia berkaitan lah. Kemudian yang kedua, objektif kajian. Jadi pelajar perlu menyatakan objektif penghasilan untuk apakah objektif kajian ini dijalankan. Dan ia kita merangkumi 3 aspek lah yang penting, iaitu mengenal pasti punca isu, mengenal pasti kesan isu, kemudian mengenal pasti cara mengatasi isu tersebut menurut falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara atau pilih salah satu sahaja cara. Jadi untuk mencapai objektif yang telah digariskan ini, pelajar perlu menggunakan metodologi tertentu lah. Jadi pelajar perlu menyatakan kajian ini berbentuk kualitatif atau kuantitatif. Kemudian jika pelajar memilih kaedah kuantitatif, jadi metod pengumpulan data dia adalah berdasarkan survey yang pelajar boleh laksanakan dengan menggunakan Google Form atau borang soal selidik. Kemudian jika mereka melaksanakan kajian kualitatif, mereka boleh menggunakan kaedah temu bual untuk pengumpulan data dan pemerhatian. Jadi ada pelajar bertanya kepada saya, adakah mereka perlu menggunakan kedua-dua kaedah ini atau cuma pilih salah satu. Jadi saya memberi kebebasan kepada pelajar untuk memilih salah satu daripada kaedah inilah, yang mana yang pelajar rasa selesa untuk dilaksanakan. Kemudian yang seterusnya dalam metodologi ini, pelajar perlu menyatakan metod analisis data. Bagaimana mereka menganalisis data ni lah. Contohnya, data dianalisis secara deskriptif bagi kualitatif. Kalau kualitatif tu dia katakan data dianalisis berdasarkan kepada tema-tema. Itu adalah contoh. Dapatan kajian. Seterusnya adalah dapatan kajian. Jadi dapatan kajian ini bermaksud pelajar akan menganalisis data-data yang dikumpulkan sama ada melalui kaedah survey atau temu bual atau pemerhatian. Jadi berdasarkan kepada dapatan tersebut, pelajar akan mengenal pasti apakah punca, kesan dan cara mengatasi. Jadi dalam contoh, saya bagi contoh lah, dalam untuk menghasilkan borang soal selidik yang baik, borang tersebut mestilah mengandungi ketiga-tiga aspek inilah. Dan cara mengatasi ni pula bukan dinyatakan secara umum, tapi perlu menyatakan menurut falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kemudian kalau ikut rukun negara pula, kita boleh pilih dari segi kepercayaan kepada Tuhan,
kemudian kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Pelajar boleh pilih sama ada cara mengatasi ni dianalisis berdasarkan pada falsafah pendidikan kebangsaan dan digabung dengan rukun negara, ataupun pilih salah satu ikut kesesuaian isu yang pelajar bincangkan. Okey, elemen seterusnya ialah rumusan. Jadi pelajar akan membuat rumusan keseluruhan berdasarkan kepada isu yang dikaji lah. Seterusnya, pelajar perlu menyatakan rujukan bagi tugasan tersebut lah. Dan rujukan ini mestilah rujukan yang berautoriti, dan pastikan rujukan itu minimumnya tiga rujukan lah. Kalau lebih tu lebih baik lah. Dan di akhir sekali pelajar menyatakan kumpulan, sama ada mereka dari kumpulan K, W atau X. Kemudian menyatakan nombor kumpulan yang ikut uratan nombor metrik tu, kemudian nama setiap ahli kumpulan dan nombor metrik mereka. Okey, jadi kalau ada apa-apa soalan, pelajar boleh kemukakan dalam ruangan komen. Okey, sekian.